Ada dah. Al-wari' fi Weh, baca elok ni. Macam kuat ni. Bil wari'ah Baca. fi halati ta'lim. Bacalah. Baca je betul ha. Ta'lim. Baca. Betul ke tak? Ajar dulu. Rawa ba'duhum hadisan fi hadzal babi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra'a fi ta'allumi ibtalahu Allah ta'ala bi ahadi thalathati ashiya imma an yumitahu fi shababihi ayyufi'ahu fi awrasatihi aw yabtaliyahu bi khidmati sultani wa mahma kana talibul ilmi aw ra'a kana ilmuhu anfa'a wa ta'allumu lahu aysawa. Baca apa sini? Iqra' ke apa tu? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abang kan kalau nak baca tengok dulu. Langkah dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi dharain amin. Qala faslun fil wara'i fi hali ta'allumi. Faslun ay hadha faslun. Ini satu fasal fil wara'i pada wara'. Wara' tu fi hali ta'allumi pada ketika belajar. Fi hali ta'allumi pada ketika belajar. Jadi ini bahasan tentang wara' dalam menuntut ilmu. Dan wara' ni dalam menuntut ilmu, wara' ni adalah benda sifat dalam hati. Dan di sana ada perbezaan di antara wara' dan juga zuhud. Kata para ulama, az-zuhdu a'la maqaman min al-wara'. Zuhud tu lebih tinggi maqam dia daripada wara'. Kerana wara' itu bermaksud ialah tarku asy-syubhat, meninggalkan perkara syubhat. Adapun wara' itu adalah tarku az-zaid min al-mubahat. Itu perbezaan di antara al-wara' dan juga apa? Az-zuhud. Wara' Syafiq lah. Tidak ke? Tubi. Al-wara' tarku asy-syubhat, tinggal benda syubhat. Az-zuhud tarku al-fuduli min al-mubahat. Tentang perbezaan di antara wara' dan juga zuhud, ana nazamkan: ya ayyuhal wari'u da'i syubhata wa zuhduka tarkun lima la hajata. Ya ayyuhal wari'u da'i syubhata wa zuhduka tarkun lima la hajata. Jadi wara' tarku syubhat, meninggalkan perkara syubhat. Syubhat tu apa dia? Yakni apa? Tidak diketahui adakah ia halal ataupun haram. Ma la yu'lamu asluhu, tak tahu halal ke haram. Kemudian zuhud tarkul fuduli minal mubahat, meninggalkan yang tak perlu, yang lebih, yang tak perlu daripada benda-benda yang mubah. Kita gufal lah, tak syubhat. Betul ada tak lagu halal tu tak syubhat. Syubhat la yu'lamu asluhu, tidak diketahui asalnya. Walaupun ada lagu halal. Walaupun
InsyaAllah. Jadi di sana ada al-wara', di sana az-zuhud. Wara' tarkus syubhat, meninggalkan benda syubhat. Meninggalkan benda yang tak diketahui halal ataupun haram. Maqam yang tinggi. Tapi ada lebih tinggi, ada orang yang meninggalkan perkara yang harus. Kerana apa? Kerana dia tak perlu pada benda harus tersebut. Itu dipanggil zuhud. Kalau dia tengok kalau kat atas sini, zuhud dengan wara' tinggi lagi. Zuhud tinggalkan benda yang harus, yang confirm halal, tapi kerana tidak keperluan kepadanya maka ditinggalkan. Maka az-zuhdu a'la maqaman min al-wara'. Ya ayyuhal wari'u da'i syubhata. Tinggalkan syubhat. Wa zuhduka tarakul lima la hajata. Tinggal benda tidak ada hajat. InsyaAllah. Dan wara' yang dimaksudkan oleh muallif alaihi rahmatullah ialah ma yashmalu zuhud. Wara' memanglah ni ta'rif wara' dan juga zuhud. Tapi murad kalam musannif wara' dalam matan ialah termasuk ma yashmalu zuhud. Barang yang melengkapi akan zuhud. Kenapa? Murad daripada sini. Murad daripada wara' ialah meninggalkan segala perkara yang menjadi awaiq an talabil ilm. Meninggalkan segala perkara yang menjadi benteng dan penghalang daripada menuntut ilmu. InsyaAllah. Jadi kalau ikut kalam musannif fasdun fil wara', wara' sini muradnya apa? Ma yashmalu zuhud. Apa dia? Hatta masuk juga benda barang yang merangkumi bawah zuhud. Bukan suruh tinggal syubhat je, bahkan tinggal benda yang harus, yang tak ada keperluan. Tinggal harus apa dia? Pergi bekerja. Benda harus tak harus. Tapi kerana bekerja itu menjadi aiqun an talabil ilmi, perkara yang menghalang daripada menuntut ilmu, maka sayugia ditinggalkan. Nikah kalau jadi apa? Halang daripada menuntut, apatah lagi yang haram. Gewe itu memang haram dah. Takkan tu pun nak royak. Haram dah gewe. Ada kaul. La ilaha illallah. Wala taqrabu zina. Kada ulama kata tu tahulah. Tak. InsyaAllah. Boleh. Bila sini. Tinggallah. Nak gewe tu. Tak ada. Orang bagi istilah dia, tak kena dia abang, kena dia adik. Tak kena dia adik, kena dia abang. Gitu. Jangan tak rasa orang tak. Sebab dia banyak abang lagi. Bukan seorang tu je. Dia insyaAllah. Orang kata tak kena dia anak, kena dia ayah. Tu. Tak kena dia ayah, kena dia anak. Tok Nashimi dia doa, ya Allah ya Tuhan aku nak adik seorang lagi. Tak. Tak tahu. Mana? Ni dia doa ni. Aku nak ramaikan lagi adik-adik. Seronok lah masa mula-mula adik-adik ramai. Esok masa nak bagi tanah, perang. Tak? Habis tu. Dia insyaAllah. Boleh Syubhat. Mubahat. Tarkul fudul. Fudul ni mana yang lebih, yang tak perlu. Terjemah dah, Mak? Ya. Tinggal syubhat, tinggal benda yang tak perlu, dia perlu. Fudul ni apa? Bukan perlu Tak perlu. Fudul ni macam orang fudul ni macam menyampuk. Anta fuduli. Ya. Ni menyampuk kuat, maksudnya tak perlu. Daripada harus lah, daripada perkara yang harus. Ya. Dan ada hurai dulu dari Risalah Jami'ah, jangan lupa. Kalau untuk syubhat la yu'lamu asluhu wa lam yatma'innul qalbu ilaih. Tak diketahui asal tapi hati tak tenang. Faham tak? Cuma ada satu istilah halal suri. Halal suri tu la yu'lamu asluhu, tak diketahui asalnya. Tak tahu asal ada halal haram. Tetapi wa yatma'innul qalbu ilaih. Hati tenang. Faham tak? Istafti qalbak, sabda Nabi SAW. Tanya hati kamu. Kalau kata Allahumma salli alaihi, kalau hati tak tenang, itu menjadi syubhat. Macam ada cak halal tu lah. Cak halal tu mana menenangkan kita. Jadi dengan halal suri. Halal suri berapa? Halal pada rupa. Zahirnya insya-Allah halal. Kerana dimakan oleh orang Islam, mufti pun makan. Tak ada kait mengenal dengan Israel contohnya. InsyaAllah. Kalau nak kira halal yang betul-betul, halalun sirf, halalun mahad. Dua je kata Imam An-Nawawi Al-Jawi dalam Bahjatu Al-Wasaid. Apa dia? Ayat hujan, ayat laut dan juga ikan. Ini semua syubhat. Ikan tu ikan ambil cari ya. Bukan ikan beli kat pasar. Tangkap dia. Ikan kena ikat dia lah. Tangkap dia ya. Ikan pasar tak masuk dah halal ni. Tangkap dengan tangan. Kalau ikan buat kat pasar tak. Tak masuk. Tangkap pun dengan tangan. Tangkap dengan tangan. Sebab kata kau yang jala dengan joran, takut joran tu kita beli siapa? Dengan siapa? Dengan kedai. Kita pakai duit tu, duit halal tu. Duit halal ni kita apa? Sebab kita apa? Kita jual barang. Barang tu betul ke halal? Kita beli tu hak kita ke? Lepas tu ikan yang dia betul-betul ke? Dia tak ada curi hak orang. Tak. Confirm ke? Kullu hadza mina
al-syubhat. Ya, hujan dengan tangkap ikan guna tangan. Air laut. Air laut Air sungai tak masuk. Sekali lah air sungai laut. Boleh tak? Kalau kolam pun boleh jadi syubhat ni. Air Kolam sungai- yang hak orang. Air sungai boleh. Ha? Kolam hak orang pun bersyubhat kat tu. Sebab tangan kan. Jadi hak mulut orang umum. InsyaAllah yang tu yang betul-betul halal surf. Kalau yang ada pada hari ni halal suri pada surah. Ni pada zahir insya-Allah halal, pada batin tawakkal ala Allah. Tawakkal ala Allah. Kalau nak betul-betul jadi sufi, dua tu je lah. Nah. Dua tu saja. InsyaAllah hati cerah. Ada seorang tu yang cerita dulu, gemuk, Ada apa? sirfun. Sufi. Ada seorang kan, sirfun tu ada seorang tu dia kurus yang tengok. Dia kata aku dulu gemuk, gemuk. Besar siapa? Besar lagi kata. Tapi dia kata dia cara nak kurus dia makan nasi dengan air kosong saja. Selama 2 bulan tu lah. Nasi dengan air kosong saja. Dia kata kalau orang sebut pasal Allah menangis halu. Bersih hati yang satu. Tak ada makan daging, tak ada makan benda berdarah. InsyaAllah hati bersih. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Ha. Nak buat? Kita berbual ada orang. Siapa mengalah dulu? Nak buat? Bakar ayam. Dia Malaysia awak hari ni kita pakai ya. Ha. Nangis. Dah start besok. Marah. Tadi Makan apa? Makan apa tadi? Makan nasi dengan ayak aja. Nasi Kosong. ayam. Nasi yang putih. Nasi tu besok semua. Nasi tu bawah. Tak boleh hak tu dia ada. Mungkin dia buat padi rumah di sebelah kot. Dia sendiri kerak. Ha. Dia jadi kot. Nasi ayam. Kicap tadi ya. Macam Qala al-muallif rahimahullah. Rawa ba'dhum hadithan fil babi. Sama juga kalau nak berubat pun yang paling besar sekali wara'. Kan. Ayat Quran ni baca juga. Baca. Tapi sebenarnya yang lebih diteketi ialah hampirnya kita pada Allah Taala. Makin hampir kita dengan Allah Taala, makinlah makhluk lain takut dengan kita. Man khafa Allah khafahu kullu syai. Hadis. Siapa yang takut akan Allah, yang takut dengan dia semua makhluk. Ada kisah tu, guru ada cerita kata, dia kata nak tumpah tidur malam. Dia kata tak boleh ni, rumah ni berhantu kita. Ramai dah kena, kata tak apa kita. Pergi tidur. Bangun-bangun tu besok tu penuh orang. Arang. Rupanya terbakar. Pasal dia masuk. Malam tu orang warak jaga makan. Jaga warak, insya-Allah. Malaikat pun malu. Jin-jin takut. Jadi kita warak. Kita tak buat benda haram. Makruh pun tak buat. Marilah tahu mana pun. Astaghfirullahalazim. Tak. Hak ni geng-geng apa ni? Geng muka cerah. Kita muka gelap. Rawa ba'dhum hadis. Apa gelap lagi? Kau lampu? Cerah tu. Cerah dah, alhamdulillah. Dah. Kok misal jangan Nampak potong misai buat benda makruh. Makruh misai memang ni. Janggut. Janggut ni niat untuk pergi panjang. Sebab dia kata cara nak bagi janggut jadi panjang kena cukur banyak kali. Cukur sampai dia tumbuh. Tiap hari cukur. Hantar ambil pisau cukur, hantar buat tiap hari. Tahu ada tak buat tiap hari. Kena buat tiap hari. Cukur insya-Allah tumbuh janggut. Tapi perempuan ada khilaf. Ada yang suka berbulu, ada yang tak suka berbulu. Ada khilaf. Jadi tak dia pakai ukur rata. Tak. Rawa ba'dhum hadithan fil babi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatlah oleh sebahagiannya sebagai muhaddisin. Tapi perempuan setengah perempuan dia ada kononnya dia geli. Dia geli dengan bulu tapi dia suka bulu. Ada yang gitu. Tapi ada khilaf lah di antara mereka. Jadi mak kena tengok. Hak ni suka bulu ke tak? Rawa ba'dhum. Meriwayat oleh sebahagian mereka itu al-muhaddisin. Sebahagian mereka itu al-muhaddisin, oleh muhaddis hadithan. Macam satu hadis fi al-babi ay fi hadzal babi. Ada hazal? Ada. Fi hadzal babi, pada ini bab, ini babul wara'. Babil wara' an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi annahu tu i'rabnya jumlatun badaliyah daripada hadithan. Annahu jumlatun badaliyah daripada hadithan. Annahu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam,
man lam yatawarra' fi ta'allumihi ibtalahu Allah Ta'ala bi ahadi thalathati asya'. Man lam yatawarra', siapa yang tidak wara'. Kita semua maklum tawarra'a ala wazni tafa'ala. Lagi apa lagi? Ta'allama, bina takalluf, berat. Bina apa? Takalluf. Jadi ta'allama pun berat, tawarra'a pun berat. Buat nak buat. Berat nak buat. Siapa yang tidak wara' pada ta'allumihi ai fi waqti. Fi ta'allumihi ai fi waqti. Pada waktu. Pada waktu ta'allumihi. Waktu belajarnya man. Waktu belajar tu tak wara'. Ibtalahu Allah Ta'ala. Jawab. Nescaya ibtalahu Allah Ta'ala. Nescaya membalalah oleh ia Allah. Hu akannya depan depan sorry. Allahu. Allahu depan. Ibtalahu hu tu balik man. Allah tu fa'il. Wa ba'da fa'ilin fa'ilun fa'in zahar. Fahuwa wa illa fadhu min sata. Jadi fa'il dia isim zahir. Allah tu fa'il balik ibtala. Hu tu dia balik pada man. Sama tak? Bi ahadi dengan salah satu, ibtala menguji ataupun membalas oleh Allah Taala. Bi ahadi dengan salah satu asya', salah satu daripada 3 asya'. Asya' apa dia mat? Terjemah. Sesuatu tu perkara. Sini dia buat Allahi. Ha? Dia buat Allahi. Ibtalahu Allahu. Hu fa'il. Betul tak? Allahi ni awak cakap. Mana boleh? Mana boleh? Ibtalahu tak? Fa'il pada ibtala. Ibtalahu Allah Ta'ala bi ahadi salati asya'. Kalau tak ada wara', 3 bala. Imma 3 bala. Salah satu 3 bala. Apa dia? Imma ayyumitahu fi syababi. Sama ada bau busuk ah, bau apa ni? Bang tak ada. Buat kecut ni. Bukan bau tanah. Oh, Oh, baru tepik tanah tu. Bang batu. Bang batu. Bang mata. macam-macam ni bau ni. Tiap-tiap hari bau macam-macam. Mana-mana ni. Busuk ni. Ana tadi masuk tandas bau ancing. Nu. Okey kijo. Habis sambil. Ana masuk tandas di bau ancing. Yang masuk tak rasa. Ya Allah, ini first time bau tak ancing. Kalau jumpa benda yang timbul itu banyak kali dah. Yang ni hancing bau. Hancing ni lebih berbahaya. Kalau tak tahu dekat mana posisi dia berada. Oh, boleh timbul tak apa dah. Nampak. Boleh gagah lagi, boleh buat gagah. Yang ni tak tahu kat mana. Kena kain kita lah. Aduh. Pegang pula. Kita ni dah tak warak lah. Lagi kena lagi. Kan tak? Yumi tahu fi syababi. Nasallahu tu'ala amar. Faham tak? Berat aku ni. Mak, butuh dia ni. Rembut. Nak masuk boleh, sila basuh. Tak boleh, tak minta duit pun. Basuh bagi bersih. Faham tak? Kami buat tap maya ajak ke baik kat je. Boleh je. Maya ajak. Faham tak? Maya ajak kata. Tak basuh, benda tak hidup. Bak tu. Doa bagi benda tak hidup. Ya, nak masuk nak kecil tak macam-macam tak. Dah. Dah buat 2. Dalam tu. Dalam tu wajib baca dah. Oh, ada tulisan. Tak? Berat tu. Imma an yumitahu fi syababihi. Sama ada bahawa imma an yumitahu, bahawa yumita, mematilah oleh ia Allah. Hu akan nyaman. Hu akan nyaman. Fi syababihi, pada mana? Pada ketika mudanya. Sama ke tak? Pada ketika mudanya nyaman. Imma apa dia? Mati pada waktu muda. So, au yuqi'ahu fi rasatiqi. Au yuqi'ahu, atau pada yumitahu, ataupun menempatlah oleh ia Allah hu akan nyaman. Yuqi'a, menempatilah oleh ia Allah, menempatkan dia, menempat oleh Allah akan dia man tu fi rasatiqi. Di mana? Rasatiq. Sama ada tak? Fi rasatiq apa dia? Yani
fil qura baina qaumin jahilin. Maksudnya yakni pada kampung-kampung di antara orang-orang jahil. Buku. Buku Ani tu tak. pada kampung-kampung di antara orang-orang jahil. Au yabtaliyahu. Maka ataupun apa dia? Ataf lagi. Ataupun membala oleh ia Allahu akan Yaman membala bi khidmati sultan dengan khidmat sultan. Boleh insya-Allah. Tetapi yang sebut pertama sekali hadis ni anda cuba cek tadi adakah hadis ni adalah kitab-kitab kutubul hadis. Sebab musannif sebut rawa ba'dhum, meriwayat oleh sebahagiannya itu hadisan. Jadi nak kena tengok takhrij hadis ni. Tak jumpa tadi. Tengok dalam maktabah Syamil tak jumpa. Ala kulli hal, hadis ini orang yang tidak warak ketika belajar, maka emma daripada tiga ni, iaitulah dimatikan pada waktu muda. Satu, dimatikan pada waktu muda. Yang kedua, apa dia lagi? Ditempatkan di mana? Orang kampung je. Di tempat orang-orang kampung, di antara orang jahil. Kemudian khidmat sultan. Maksud daripada tiga hadis ni, ilmunya itu tidak sempat disebarkan. Murad daripada tiga-tiga. Sebab apa? Sebab imam mati muda, tak sempat sebarkan juga. Lagi apa lagi? Duduk dengan orang kampung jahil. Orang jahil kampung mana nak ngaji. Tak? Mau dengar ceramah habislah mantik dia, balarah dia, habis. Ataupun khidmat sultan. Khidmat sultan apa dia? Tak? Tengok-tengok gitu lama-lama lupa juga. Sebab tak ngajar dari bawah, tak ngajar dari atas. Khidmat sultan. Tak? Chop sana, chop sini, chop sana, chop sini. InsyaAllah. Tetapi macam saya sebut, benda ni dia sebagai satu alamat. Tak lazim kalau ada alamat tu pada orang bahawa itulah murad hadis. Ni kalam umum. Bila kalam umum, kita tidak menempatikah kalam ni pada orang-orang tertentu. Ingat kita husnuzan dengan semua orang. Ada orang tu mengaji tiba-tiba mati masa muda. Hadza huwa, ini dia. Tak? Ayat lama dah ni. Nabi sebut dah. Tak? Dia jawabnya pertama kali kaedah kita husnuzan dengan semua orang. Cuma yang kalam ni umum, kita tak boleh letak pada tempat-tempat tertentu. Yang khas satu. Cuma yang maksud yang pertama, apa dia? Mati pada waktu muda. So, ataupun apa dia? Duduk pada kampung-kampung di antara orang jahil. Sebab tu dalam riwayat yang lain mengatakan man sakana fir rasatiqi fa ka'annahu sakana fil qabri hayya. Siapa yang duduk di kampung-kampung ni, jawabnya seumpama dia duduk dalam kubur dalam keadaan hidup. Sebab itu para ulama sebut hendaklah orang alim tu berada di Madinah, berada di bandar, tidak di kampung. Orang alim kena duduk di bandar, jangan duduk di kampung. Kerana di bandar berlakunya kemajuan, maka ilmunya perlu disebarkan. Berbeza dengan kampung. Orang kampung sebenarnya orang kampung. Ha? Tak lepas tak air dia. Oh, kampung bagi yang ni apa? Yang cemeh-cemeh. Kemeh. Ayat bawah, kelas bawah. Hak tu kena hantar orang macam tabligh 40 hari. Hak alim tu al-alim, al-allamah, al-bahr, al-fahamah. Kan duduk kampung buat apa? Duduk di bandar ni, akademi, duduk di akademi. Duduk di pondok ngajak. Pondok pun celah-celah orang ni. Pondok bola ni dekat mana? Dekat bandar. Alakulah dia kalam dia umum. Faham tak? Cuma murad dia di sini ialah duduk di tempat yang mana tak boleh sebarkan ilmu. Itu murad dia. Sebab kenapa dia sebut man sakana ar-rasatiq fa kana sakana fil qabri hayya. Siapa yang duduk di kampung-kampung, maka seolah berada di kubur yang dalam keadaan hidup. Zaman dulu yang hidup dengan ilmu di bandar, bukan di kampung. Kerana kampung terdiri daripada orang Arab Badui. Maka murad daripada kalam ni bukanlah maksudnya orang alim tak duduk di kampung. Tetapi orang alim kena cari tempat yang mana tempat tu dia boleh sebarkan ilmu. Sama ada di kampung atau di bandar. Cuma zaman dulu tempat nak sebarkan ilmu di mana? Di bandar, bukan di kampung. Tengok di bandar di mana tu? Baghdad. Baghdad apa dia? Orang Arab sebut kota 1001 malam. Pesat dengan khilafah, kitab penuh.
perpustakaan yang paling besar dekat dunia. Besar daripada Mesir lagi. Dari tak lagi. Dulu dah lepas ada Mongol masuk habis hancur juga. Kitab tu Mongol buat apa macam saya sebut? Buat jambatan. Punya banyak kitab tu dia buat jambatan. Sampai laut tu warna hitam. Okey dakwah. Hangpa bayangkan kitab berapa banyak. Kitab tu buat macam jambatan dia pijak. Naik kuda. Nak kata besar maksud. Jadi ulama di mana? Di bandar. Di kampung apa? Kampung tak ada apa. Kalau dia hari terbalik pula. Hari nak menjauhi kerosakan duduk di pondok di kampung. Tapi kita bukan di kampung lah, kita di pekan. Kita ni dah kira kampung lah tapi tak? Dia tak kampung mana, depan tu. Kampung model. Kampung yang kalau kampung betul nak pergi ke bandar 20 minit. Oh itu siksa. Oh itu siksa betul. Line luar tak ada. Oh kau lagi hangat. Baru ni pergi dah. Pina. Dapur. Oh tu lagi tak ada duduk. Tak? Ada tak mau duduk lama-lama. Nak bak dah. Line tak ada. Pondok. Kampung dapur. Model kan. InsyaAllah jadi tanda elok. Masuk duduk di kampung ni apa? Mati ilmu ni apa? Makna kata nisbah zaman dulu. Muraknya orang alim dia tak boleh duduk di mana? Tak boleh duduk di tempat mana? Di tempat yang mana akan mati ilmu dia. Sebab tak ada orang ambil. Faham tak? Ni duduk di mana? Di ulu. Ulu mana? Ulu tempat orang tak ada. Sebelah tu hutan, sebelah lagi kandang kambing. Kan duduk tu buat apa? Faham tak? Kan tu nak buat apa? Kena duduk di tempat orang belajar ilmu hang. Sebab ilmu tu amal. InsyaAllah jadi jaga elok. Murak kalau orang kata, ni kena duduk bandar ni. Tak hidup di kampung. Maksud murak dia tempat yang mana boleh hidup ilmu. Zaman dulu kampung tak hidup ilmu. Yang hidup di mana? Di bandar. Sebab tu orang tuju di mana? Di Baghdad. Maksudnya Baghdad apa dia? Bandar Islam ketika itu. Semua Imam Ahmad duduk kat Baghdad. Imam Syafi'i duduk di Baghdad. Imam Syafi'i tiap tanya orang, hampir Baghdad lagi? Tak lagi. Tak? Kena lagi lah. Kota 1001 malam. Dalamnya semua dah. Baik ada jahat ada semua dah. Tapi sayang dia punya rangkau-rangkau tu tak nak tengok dah. Sebab hancur. Tapi kalau di apa nama Allah Selamat di mana? Di Andalusia. Bukan travel lah. Andalusia ni. Dekat Sepanyol. Depa kat Cordoba. Depa masih jaga lagi. Bangunan-bangunan yang tulisan-tulisan Islam jaga lagi. Sebab depa masuk apa nama Ratu Elizabeth dengan Raja Ferdinand masuk, depa tak hancur. Depa tak hancur kan. Depa simpan. Sebab tu sejarah masih ada. Beza Mongol. Mongol ni Ya'juj Ma'juj. Kata setengah ulama apa? Kata setengah ulama depa ni Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj hazal zaman. Ada hancur habis semua. Hak ni depa tak. Depa masih jaga sebahagian masih ada lagi. Cuba tengok dekat internet. Dia apa? Kota Cordoba. Masih lagi mula kubur-kubur masih dijaga apa semua. Depa jaga elok. Pasal tulisan ayat Quran cantik. Istana-istana depa. Sayang Islam jatuh di mata tu. Mata tu apa tu jatuh. Kat situ pun masa tu pun anda nak tahu Masyrik dulu gaduh dengan Maghrib. Gaduh siapa lagi banyak ulama. Bandar tu. Dekat Maghrib bandar kota Islam. Waktu penuh orang ulama-ulama dulu. Qadhi Iyad, Ibn Hazmin. Depa duduk dekat Maghrib tu mengaji kat Maghrib. Ulama-ulama Maghrib saja. Penuh. Semua geng Al-Maghribi. Hak jihad semua Maghrib. Banyakkan Maghrib juga. Sebenarnya Al-Masyrik pun ada. InsyaAllah. Banyakkan Masyrik dan juga Maghrib. Dua-dua lah jihad. Bisa dengar cerita siapa pejuang Islam Maghrib tu nama apa tu? Kan Turtush nama tu. Ingat apa nama dia? Yusuf bin Tashafin. Salah bin Tashafin. Malah dia bang apa? Semua tak tahu. Lokong lah. Pertiu. Han Nadim kenal tak? Jimmy. Mana dia? Han Nadim tak kenal? Oh berat dia mau. Han Nadim tak kenal? Tak. Han Nadim tu contoh lah. Pejuang Melayu. Tu dia berat Nanan tak tahu. Antu. Contoh. Tak? Ya memang apa ni. Tumpang tu. Habis tu. Qala al-Imam Musannif rahimahu. Au yatrib bi khidmat sultan. Khidmat sultan. Sama juga khidmat dengan sultan. Muraknya mati ilmu. Tapi khidmat sultan ni sebab kebanyakan ulama juga khidmat sultan.
Kebanyakan ulama, mereka ada yang khidmat dengan sultan. Bahkan mengajar di tempat sultan. Yang disebut tu Syekh Zaini Dahlan mengajar di sultan. Dia kata apa? As-Sultan Imaduddin, tiang agama. In salahu salahal bilad. Kalau mereka ni elok, eloklah negara. Kalau buruk mereka, buruklah negara. Sebab tu dia hancurlah Palestin. Itu apa? Asyik Umarok. Yang apa? Yang jaga tu. Faham tak, Syekh? In salahu, kalau mereka elok, rakyat pun elok. Kalau mereka buruk, rakyat pun buruk. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فمهما كان طالب العلم أورع كان علمه أنفع والتعلم له أيسر وفوائده أكثر. فمهما maka mana-mana kana talibul ilmi adalah penuntut ilmu aura'a lebih wara'. Jawab kana ilmuhu anfa' adalah ilmunya talibul ilmi itu tak anfa'a lebih manfaat. Lebih manfaat ni apa? Yakni lebih beri kesan. Oh ni berat ni susah ni. Satu ada orang kata tu ngaji ni kena juga ngaji dengan orang warak. Faham tak? Dia kata kena ngaji dengan orang warak. Betul lah ngaji dengan orang warak. Faham tak? Tapi pada-pada lah zaman kita ni. Faham tak? Warak macam mana? Telah handphone dah besar. Handphone ni kata apa? Orang dah kata setan paling besar ni. Bawa setan tu dalam poket. Tak? Boleh dalam tu duk main game. Dalam tu macam-macam. Duk call kekasih. Bukan kekasih. Jamak tu. Faham tak? Agak-agak dah sama. Faham tak? Jamak. Dia insyaAllah. Jadi kalau di sini dia kata apa? Kana ilmu anfa' adalah ilmu itu lebih beri apa Syekh? Beri manfaat. Ini apa? Beri kesan. Kalau ikut Ibn Atta'illah lagi sah. Ibn Atta'illah sekan tadi dalam hikayat dia suruh ishab man yanhaduka haluh atau ishab man yadulluka ala Allahi haluhu qabla maqalihi. Bersahabatlah kamu dengan orang yang menunjukkan kamu kepada Allah oleh kelakuannya sebelum ia berkata-kata. Kita tengok dia tu, faham tak? Dah tunjuk pada Allah dah. Tengok perangai tu dah tunjuk pada Allah dah sebelum dia bercakap ni. Ishab man yanhaduka halu qabla an yadul bi kalami ataupun bi maqali. Dengan kawan orang tu. Macam mana orang tu? Ya apa? Itu mursyid, faham tak je? Tak? Berkawanlah dengan orang yang menunjuk pada Allah oleh perbuatannya sebelum daripada perkataannya. Sayyidina Isa alaihi salatu wasallam sebut apa? Jalisu man yuzakkirukum billahi ru'yatuhu. Hendaklah kamu duduk dengan orang yang kamu tengok dia, kamu ingat Allah Ta'ala. Tengok dia tu ingat Allah Ta'ala. Tengok muka mat Allah Ta'ala. Nampak? Ni kaki main game ni. Nampak tu? Jalisu man yuzakkirukum billahi ru'yatuhu. Duduk dengan orang yang tengok tu ingat Allah Ta'ala. Wa yazidu fi mantiqihim ilmuhu. Mantiqihim ilmuhu, yang menambah pada apa? Percakapan mereka itu akan ilmu. Billahi ru'yatuhu wa yazidu fil mantiqi ilmu. Nambah ilmu. Dari mana mat? Jalisu billahi man yuzakkirukum ru'yatuhu. Billah jalisu man yuzakkirukum billahi ru'yatuhu. Itu wa yazidu fi ilmikum mantiqahu. Lagi satu kita. InsyaAllah. Boleh? Ni doa-doa dalam hati. Allah pertemukanlah aku dengan guru-guru yang mursyid. Jadi sebelum daripada bertemu dengan guru mursyid kita, apakah mursyid kita? Aziz? Selawat. Ini disebut oleh Al-Bakhit Al-Muta'i dalam Hasyiah di atas Khadidah Al-Bahiyah. Mursyid kita sebelum daripada bertemu dengan mursyid ialah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Syekhun liman la syekhalah. Guru bagi apa? Orang yang tiada guru. Wa ta'allum lahu aisar, dan belajar baginya talibul ilmi itu aisar, lebih mudah. Ta'allum lahu aisar, lebih mudah. Makna apa? Diberikan futuhat. Nak bagi futuh dia
Mestilah wara'. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa wattaqullah. Betul? Wa yu'allimukumullah. Takwa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ajar kamu. Syarat dia apa? Takwa saja. Takwa tu benar-benar paling berat ni. Fattaqullaha mastata'tu. Wa fawaiduhu akthar. Dan faedah-faedahnya talibul ilmi tu akthar, lebih banyak. Faedah lebih banyak. Ini nombor 8. Faedah tu berapa? Faedah itu dengan makna amalan. Boleh beramal dengan ilmu. Boleh beramal dengan ilmu. InsyaAllah. Beramal dengan ilmu. Dalam kitab Mafhumut Tasawuf karangan Abdul Ghalib Isa, dia sebut ilmu ada dua. Ilmun humil dengan ilmun ustu'mil. Orang tanya kepada Muhallab, seorang tabi'in. Orang tanya kepada Muhallab, seorang tabi'in. Dia tanya, macam mana kamu jadi alim macam ni? Dia kata, mengaji. Orang lain pun mengaji. Orang lain alim dah hari. Orang lain pun mengaji. Kenapa hang lagi alim daripada orang lain? Dia kata, beza aku dengan orang lain, ilmu aku ilmun ustu'mil. Ilmu mereka ilmun humil. Ilmun humil ni ilmun humila, ilmu yang ditanggung. Semata-mata tanggung. Tapi kalau ilmun ustu'mil, ilmu apa? Ilmu yang diguna. InsyaAllah. Jadi ada dua, ilmun humil, ilmun ustu'mil. Ilmu guna, ilmu tanggung. Nak tanggung dan guna. InsyaAllah. Humila wa ustu'mil. Dua-dua lah. Tanggung dan guna. Kalau guna saja, tak tanggung je. Humil Humil yang ditanggung. Ustu'mil yang diguna. Humil yang ditanggung. Ditanggung tu maksud ada. Ustu'mil tu yang diguna. Ibarat kalau ilmu humil tu ilmu apa dia? Yahmilu asfara, tanggung kitab berlambak tapi tak beramal. Ustu'mil apa dia yang digunakan. Tapi dia sebut banyak kali dah, beramal dengan ilmu apa hukumnya? Beramal dengan ilmu. Cuba dia aku tahu tu. Assalamualaikum. Salam tu. Oi, malam ni tak apa, anda buat main. Kalau tak nampak malam ni, ni anda nak bawa kitab je lah. Ada orang kat rumah? Dah lah anda pergi awal, anda drop terus kitab kat rumah tau. Jangan ajar. 10 minit sebelum azan 6.40 kot. Hantar dah rumah. InsyaAllah aku pergi awal kot. Okey, baik. Malam ni dia kelas. Malam ni ada seperti biasa. InsyaAllah. Tayyib. Wa minal wara'i. Beramal dengan ilmu tu wajib jikalau ilmu tu wajib. Ilmu apa dia? Sembahyang 5 waktu. Wajib lah beramal. Kalau ilmu tu apa dia? Bersiwak. Sunat tak? Sunat beramal. Wa minal wara'i, dan daripada wara' ay yataharraza 'anil shibai. Apa dia? Kamil. Wa minal wara'il kamil. Ada kamil dia. Dan daripada wara' yang sempurna. Ay yataharraza, bahawa memelihara ia talibul ilmi 'anil shibai, daripada apa? Daripada kenyang. Abang ada tak mau kenyang-kenyang makan. Shibai. Dia kata syabai ya. Boleh kau. Asy-syibai boleh, asy-syabai boleh. Asy-syiba. Asalnya memanglah Allahumma salli ala dia. Makan banyak tu bukan satu sikap yang terpuji. Bukan sikap yang terpuji. Lepas Nabi SAW celah sebagai sahabat yang sendawa, kenyang. Tapi ada sebahagian wali-wali Allah Ta'ala yang kuat makan, yang mengatakan apa dia, makanan itu apa dia, dihancurkan oleh zikrullah. Jadi kita ambil tu lah. Ajar kena makan banyak, apa nak ngaji banyak. Tak kot tu lah bah. Tahu kena gedak tahu. Tak. Tapi nak tengok masalah ni, tengok dalam kitab
kitab Allah Masya, rasanya ada dalam kitab tu Nasaihul Ibad kan Ibn Nawawi. Azibu bi zikrillah, hendak hancurkan lemak-lemak kamu tu dengan zikrullah. La ilaha illallah. Itu tengok ulama-ulama ada yang gemuk-gemuk. Al-Habib Salih Allah tu gemuk. Siap dia abang ni nak makan tak? Dia buka apa nama? Tadi pinggang. Duduk sila. Setengah ulama kata duduk sila makruh dia makan sebab dia makan banyak. Sebab setengah dia kata terima awak. Amma ana fala aklu muttaqi'ah. Muttaqi'ah tu terjemah dengan duduk sila. Duduk sila. Makan. Oh makan banyak. Kalau duduk gini makan sikit kan tu. Ha nak? Tak mau duduk sini. Duduk ini sandak. Oh sandak makan roti. Ha tak? Makan tu. Top. Aku balik orang kampung. Ha? Orang kampung kata duduk sini betul. Ha duduk elok air makan. Sila elok. Jadi tu tengok tablik. Tablik betul. Jangan balik rumah Ha. makan ni. Nah, makan apa macam makan judi. Duduk elok air. Ada jadilah ni jadi Rumput ada. tak je bawa. Dia yang ni elok juga kalau duduk sila pun. Sebab dia tengok pedang uruf kan elok. Simpan. Ha? Sope lah. Nampak sopan lah. Ha tak? Kalau Kalau gini duduk nampak kalau duduk sopan. kalau duduk gini tak nampak macam orang perempuan pula. Marah pula. Ikut eh. Ana kau mau makan tak kursi meja. Ha tak? Habis dah kursi meja. Tak boleh silap. Ha? Tak boleh silap. Tapi dalam makan atas kursi meja, katanya dalam kitab Muniatus Sa'il, Al-Imam Al-Kattani sebut ada sebahagian sahabat makan atas khiwan. Khiwan ni tempat yang ada kursi meja. Dan Nabi SAW mengetahuinya. Dan Nabi tidak ingkar. Jadi ada ikut bilan. Kemungkinan Nabi tahu sebab berlaku pada zaman sahabat. Kami duduk atas meja, ha tak? Janganlah makan duduk. Macam-macam. Ha, macam-macam pula, ha tak? Spoon ni spoon Baik. Jadi daripada ahli syibai daripada apa? Daripada kenyang. Wa kasratin naumi. Ha ni berat Tapi kita tajuk apa kita makan banyak ni untuk ilmu banyak. Untuk ilmu. Tapi guru kalau duduk dalam kelas tak kenyang, ilmu payah masuk. Bukan dia jadi ngantuk. Ha, lena. Jadi lena. Nanti sebab dia wak. Payah faham. Dia wak. Sebab dia panggil dalam istilahnya al-abkhirah al-mutasaidah. Wak yang naik. Dia naik daripada perut, dia naik daripada pakai. Jadi sedu ngantuk. Nanti ke 10 ngantuk. Jadi jawapannya ialah makan banyak. Makan banyak tu maksudnya makan sampai kenyang. Tapi dalam bukan lepas makan kenyang tu terus pergi kelas. Maksudnya kena cari masa yang makan banyak. Tapi apa dia? Lepas tu bukan kelas terus. Bahkan lepas tu ada program yang lain yang kita buat selain daripada kelas. Ni pandangan Ana lah. Sebab Ana kalau Ana suka makan kenyang. Makan sampai kenyang. Tapi bukan makan lebih daripada kenyang. Itu makruh. Kenyang tu ni. Oh, makan lagi. Oh. Sampai tahap tukhamah. Tukhamah menjadi haram. Makan sampai dekat ni. Haram. Makan tu kira nasi sampai sini dah rasa. Bapak dah tu, orang dah. Tunggu masa nak luar. Banyak sangat. Banyak sangat tu. Tukhamah tu boleh jadi muntah ni, hukumnya haram. Roti sebelum kenyang sunat. Sampai kenyang harus. Dia yang warid Nabi SAW makan. Pernah Nabi makan banyak. Maksud makan banyak tu macam mana? Makan sampai kenyang. Tapi yang ghalibnya Nabi makan berhenti sebelum kenyang. Faham tak? Dan para ulama sebut bahawasanya harus makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang tengok dalam kitab Al-Fawaidul Jalilatul Bahiyah. Ibn Jassus sebut makan sampai kenyang harus. Boleh insya-Allah. Makan kenyang sampai kenyang harus lah. Lajak lagi bawa makruh. Dah kenyang lah, makan lagi makruh. InsyaAllah. Boleh Mak? Nasi dengan ayak aja. Kosong. Nasi ayak aja cepat nasi pula. Kam pula. Isi air. Nasi air. Air semua tu. Wa kasrati syibai. Wa kasrati naum, dan banyak tidur. Wa kasratil kalam, dan banyak kalam. Banyak bercakap fi ma la yanfa'u. Pada benda yang tidak ada manfaat. Ni pun sama juga. Benda-benda tak ada manfaat pun elok tinggalkan. Cakap bab-bab yang tidak memberi faedah. Wa yahtariza an akli ta'amis suqi in amkana. Allah A'lam.
Mengerti tak?